Kita dah sampai kepada bab 39, hadis 3083. Ini bab tentang tanah yang pemimpin negara, ketua negara mengkhususkannya untuk dirinya, atau seseorang mengkhususkannya untuk dirinya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada As-Sa'b bin Jathamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hima, kawasan larangan, kecuali hak Allah atau kerana Allah dan Rasulnya, ataupun kecuali hak Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Shihab, saya mendapat maklumat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Naqi' sebagai kawasan larangan umum. Kawasan larangan yakni kepada umum. Itu dikhususkan untuk dia lah, untuk dia sahaja. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada As-Sa'b bin Jathamah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Naqi' sebagai kawasan larangan, yakni kepada umum. Dan baginda bersabda, tiada kawasan larangan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, atau kerana Allah Azza wa Jalla. Bab ma ja'a fil rikaz wa ma fihi. Ini bab hadis tentang rikaz dan apa yang dikenakan pada harta rikaz itu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada harta rikaz dikenakan khumus 1/5. 1/5. Seterusnya Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau menceritakan kisah ini kepadanya. Yang kepada siapa? Kepada Karimah binti Al-Miqdad. Apa dia kata? Ceritanya. Kata dia, pernah Miqdad keluar untuk qada hajat di Baqi' Khabjabah. Tiba-tiba ada tikus besar mengeluarkan dari satu lubang 1 dinar. Kemudian terus ia mengeluarkan 1 dinar demi 1 dinar, sehingga 17 dinar. Kemudian ia mengeluarkan secebis kain merah. Maksudnya di dalamnya ada 1 dinar. Jadi semuanya 18 dinar. Dia pun membawa duit itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Maka dia pun kata kepada Nabi, khudh sadaqataha, ambillah sedekahnya. Ini apa yang perlu diambil, sebanyak mana yang perlu diambil daripada duit ini, ambillah. Kalau kena sebanyak mana-mana, maknanya gitulah. Lepas tu Nabi SAW tanya dia, adakah engkau membongkok? Adakah engkau membongkok ke lubang itu? Katanya tidak. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, barakallahu laka fiha,
Semoga Allah memberkati untukmu pada duit-duit itu. Itulah dua bab yang kita baca saat ini. Di bawahnya ada beberapa hadis. Di bawahnya ada beberapa hadis. Adapun hadis yang mula-mula tu, itu riwayat daripada Sa'b bin Jassamah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hima, tiada kawasan larangan kepada umum melainkan kerana Allah atau untuk Allah dan untuk Rasulnya. Terlebih dahulu kita kena tengok apakah yang dimaksudkan dengan dengan tajuk ni. Tajuk ni maksudnya satu orang ataupun seorang pemimpin negara khususkan tanah tertentu, seluas tertentu untuk diri dia. Kawasan tu orang lain tak boleh pergi. Nak bawa binatang-binatang awak pergi makan, rumput-rumput, daun-daun kayu situ tak boleh. Itu orang panggil hima. Hima tu maknanya kawasan larangan lah. Tak kira lah berupa padang ragut ke, tempat banyak rumput ke, ataupun lain-lain lagi. Yang mana subur lah kawasan tu, subur, comel tanaman-tanaman dia. Jadi ini kawasan larangan ni dilarang orang bawa pergi situ. Jadi rumput naik molek lah, subur lah. Hanya orang-orang tertentu saja, ketua negara ke, raja ke, atau seseorang lah. Dia khususkan untuk diri dia kawasan. Kalau orang lain masuk situ, dia hukum. Ini cerita zaman jahiliah. Cerita zaman jahiliah dulu. Raja-raja, sultan-sultan buat lagu tu lah. Mereka bawa anjing. Anjing pun menyalak. Sejauh mana suara anjing tu pergi. Siapa boleh dia dengar. Sejauh tu, seluas tu lah boleh ke dia. Dia ambil seluas tu lah. Ada pah anjing pun menyalak. Jadi seluas mana, sejauh mana, siapa mana dengar suara anjing. Jadi seluas tu lah dia ambil. Ini cerita hak zaman dulu. Semata-mata untuk kepentingan peribadi dia lah. Dia pergi kuda dia situ, dia pergi apa-apa lah. Jadi segar-segar lah binatang-binatang hak lepas itu. Sebab binatang ni binatang kepunyaan ketua negara, raja ke apa ke, ikutlah zaman dulu gitulah. Jadi bila Nabi SAW kata la hima ni, tidak ada lagi. Seperti dia kata la riba, tiada riba lagi. Bila dia naik menguasai Mekah ke apa tu, tak ada lagi riba. Itu peristiharanya. Hak ni tak ada lagi hima. Hima tu makna kawasan larangan hak lagu tu. Untuk kepentingan peribadi orang perseorangan ataupun beberapa orang sahaja. Orang lain tak boleh pergi situ. Dan kalau orang lain terlepaslah binatang dia masuk situ, dia hukum dengan berat sekali. Hak itulah dalam hadis cerita tentang syubhat kan. Man hama haulal hima yushiku an yaqa fi. Sesiapa yang duduk berlega-lega di sekitar kawasan larangan itu, bawa binatang dia atau lepas binatang dia situ, yushiku an yaqa fi, lambat banget binatang dia tu akan masuk dalam kawasan itu, sebab tertarik sangat dengan tumbuh-tumbuhan ataupun rumput-rumput dia tu, menarik sangat. Jadi pergi. Jadi Nabi kata orang yang takut kepada benda haram ni, dia jauh dulu lagi, dia tak pergi dekat. Hak syubhat pun dia tak sedah. Sebab apa? Takut masuk dalam hak dilarang lah. Sebab kalau masuk situ hukumannya berat. Itu cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu. Jadi Nabi SAW nak katanya tak ada dah. Dia tak sih. Sistem tu tak sih.
Sebab apa? Sistem tu jadi menganiaya orang ramai. Orang ramai jadi susah lah. Kami dia nak makan pun tak boleh. Kalau nak boleh makan kena pergi jauh lah. Pergi. Sedangkan situ banyak pun ada, tapi tak boleh lah. Hanya khusus dengan orang-orang tertentu sahaja. Itu ceritanya. Sistem tu Nabi SAW nak tukar. Tak saya pakai. Sebab itu menganiayai rakyat lah. Menganiayai orang ramai. Lepas tu hima tu gapo hima? Hima ni kalau kita tengok dari segi bahasa lah, dari segi bahasa Arab, dia masdar dengan makna mahmi adalah kitab dia. Hima bikasril ha al-muhmalah wa takhfifil mim al-maftuhah bimakna al-mahmi. Tapi hak tu tak ada kena mengena dengan kita. Kalau kita tak ngaji, tak nampak lah benda tu nya. Kepada orang yang ngaji, dia nampak lah. Kadang-kadang masdar dalam bahasa Arab dipakai dengan makna ni, dipakai dengan makna isim maf'ul, dipakai dengan makna isim fa'il dan sebagainya. Sini masdar dipakai dengan makna isim maf'ul. Maksudnya sesuatu kawasan yang dilarang orang mendekatinya atau masuk ke dalamnya. Itu makna mahmi, yang dilindungi, kawasan yang dilindungi. Maknanya wahwa makanun yuhma minan nas wal masyiyah liyakthura kala'uhu, iaitu satu kawasan yang dilarang orang binatang-binatang pergi buat apa? Supaya rumput-rumput dia tu naik dengan banyak. Jadi terkawal lah. Tak apalah hak tu. Hak tu kepada hak ngaji lah. Hak tidak ngaji tak ada makna-makna. Sebab hak kita terjemah tadi tu jelas dah makna dia. Tidak ada kawasan larangan yang khusus untuk seseorang. Tak ada hak tu. Kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Istilah untuk Allah dan Rasulnya ini, kalau dalam Quran, dalam hadis, maknanya untuk kepentingan umum orang ramai, untuk faedah rakyat jelata. Itu untuk Allahnya. Kalau kita kata Allah nak agama dia rupu, tanaman-tanaman hak comel molek gitu, nak agama, tak ada faedah apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faedahnya kepada orang ramai lah, maksud itu maksud Allah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Lillahi khumusahu walir rasul. Khumusnya untuk Allah dan Rasul. 1/5 daripadanya untuk Allah dan Rasul. Maksudnya untuk kepentingan orang ramai. Hak lagu ni tak apa. Nabi SAW ada ayatnya, hak zaman dulu tu kepentingan satu orang atau beberapa orangnya, keluarga, diraja ke, presiden ke, siapa-siapa. Hak tu je. Orang ramai ni tak boleh guna. Susah jadi orang ramai. Kena pergi jauh baru boleh beri makan kepada kambing dia, unta dia, lembu dia dan sebagainya. Susah. Jadi bila kata untuk Allah dan Rasulnya ni, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawal. Kawal binatang-binatang yang dikeluarkan sebagai zakat lah kepada kerajaan. Unta misalnya, lembu, kambing dan sebagainya, kan ada dikenakan zakat tu. Bila kena zakat tu, hak ni nak duduk mana? Kerajaan nak pergi mana? Pergi di kawasan tu. Pergi di dalam kawasan tu. Lepas tu dia nanti tengoklah siapa dia yang memerlukan orang ramai ni. Hak memerlukan rakyat jelata ni. Hak perlu kepada unta. Kalau zaman dulu lah, zaman Nabi dulu, tempat dia tu unta. Siapa dia hak perlu kepada kambing, dia bagi kepada orang-orang yang susah. Jadi nak makan tu, nak pergi tu, sementara bagi kepada orang-orang yang berhak, dia pergi mana situ. Itulah maksud hak Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Tak ada dah untuk orang-orang tertentu, tak ada. Nabi tak sila gitu. Itu sistem yang tidak adil. Sistem yang tidak adil. Sistem buat nyanyi orang ramai. Maksudnya tak boleh buat gitulah.
Jadi hak kata untuk Allah dan Rasul ni, Nabi SAW pera kuda dalam tu, kuda untuk berjihad dalam tu juga. Untuk nak pergi berjihad, dia pera dalam kawasan tu lah. Kawasan tu lah buat berlatih gapo-gapo dalam kawasan tu. Jadi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan orang ramai. Hak tu tak apa, hak tu. Bukan makna tak ada langsung. Ada, tapi hak Allah dan Rasul. Maksudnya kerajaan yang mengawalnya, yang jaganya. Kerajaan yang jaganya. Jadi binatang-binatang apa ni dikeluarkan sebagai zakat, itu pun situ juga. Ataupun binatang-binatang yang dipelihara zaman itu, muka orang pergi dengan kuda ke apa ni, orang kuda-kuda. Jadi kuda tu pun dipelihara situlah, bagi makan ke apa secukupnya di situ. Ni kalau kita tengok di sini dalam kitab ni, Qadhi Iyad kata, zaman dulu, zaman jahiliah dahulu, kawasan yang subur, kawasan tertentu yang subur itu dijadikan sebagai kawasan larangan oleh raja-raja, oleh pembesar-pembesar negara untuk menternak binatang-binatang mereka. Dan ini dibatalkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW melarang buat begitu, kecuali untuk kepentingan negara, untuk kepentingan orang ramai. Jadi hak tu kerajaan lah yang tentukan, siapa-siapa yang boleh tu dia menentukan. Di dalam Syarah Sunnah ini karangan Imam Baghawi, dia kata untuk Rasulullah dia boleh untuk diri dia sendiri. Maksudnya daripada hadis ni, bukan maknanya kalau Allah tu tak ada kena-mengena lah. Allah mana ada kita kata unta dia nya. Kita nampak unta dia, awak pergi unta dia, awak pergi kuda dia, tak ada. Tapi Nabi ada. Nabi kan ada unta, ada kuda dan sebagainya. Kalau nak kira, Nabi boleh khususkan untuk diri dia kawasan tertentu. Tetapi dalam sejarahnya tidak pernah Nabi SAW buat gitu. Khusus untuk dia saja. Kalau dia buat, untuk negara lah, untuk kepentingan negara lah, untuk kepentingan umat, untuk berjihad dan sebagainya. Tu kalau ada pun untuk kepentingan orang-orang Islam. Kalau lepas tu dalam kitab ni dia sebut, menurut Imam Syafi'i, dia kata hak taklih ni kalau negeri itu tidak luas. Tapi kalau negeri luas sangat lagi. Tidak jadi kesempitan lah kepada penduduk. Tidak jadi kesempitan. Jadi ambil pula kawasan orang tak pergi lah. Gitu. Itu boleh ke tidak? Untuk pemimpin-pemimpin lain selepas Rasulullah. Rasulullah juga pemimpin negara. Dia boleh buat gitu, dia tak buat untuk diri dia. Yang adanya untuk orang ramai. Orang lain selepas dia, kalau jadi pemimpin negara, boleh ke tidak buat gini? Boleh juga. Tetapi untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, itu tak boleh. Untuk umum, itu boleh. Sebab itu dia kata, wala yajuzu li ahadin minal a'immati ba'dahu ay yahmiya li khassati nafsihi. Tak ada siapa pun pemimpin yang boleh selepas daripada Nabi mengkhususkan mana-mana kawasan untuk kepentingan diri dia, tak boleh. Ini dalam Islam tak ada peruntukan tu. Khusus untuk pemimpin lah. Pemimpin tu ikutlah. Kalau kita sekarang ni menteri besar ke, Perdana Menteri ke, ataupun kalau tempat pakai presiden tu presiden ke, tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh. Tapi kalau pemimpin-pemimpin kemudian nak simpan kawasan simpanan, kawasan larangan untuk kepentingan umum, boleh ke tidak? Itu pun masih khilaf lagi. Ada yang kata ini khusus dengan Nabi saja. Ada yang kata tidak. Orang yang kata tak boleh tu, dia pegang dengan hadis ni lah. Sebab Nabi kata, la hima illa lillahi wali rasulih. Maknanya, yang dikecualikan dua, Allah dan Rasul. Orang lain tak boleh lah. Pemimpin mana pun tak boleh. Walaupun kita kata, dia ni untuk kepentingan umum. Kepentingan umum takut dia ambil kesempatan. Tak boleh lagu tu. Mana kalau kepentingan umum, bagilah. Terbukalah. Jangan larang-larang orang pergi kawasan mana-mana gitu. Tapi ada, maknanya terbagi dua lah ulamanya, khilaf. Ada yang mengatakan harus.
sebagaimana harus kepada Nabi sebagai ketua negara, maka ketua negara, pemimpin-pemimpin yang lain selepas dia, lagu itulah juga ni, dengan syarat untuk kepentingan umum. Kalau lagu tu mudahlah, ada kemudahan lah sikit. Sebab hak kata Allah dan Rasul tu maksudnya untuk kepentingan umum. Jadi kalau kepentingan umum, pemimpin-pemimpin negara kemudian selepas daripada Nabi fikir untuk tu, apa salahnya? Apa salahnya kalau Nabi pernah adakan satu kawasan untuk pera binatang-binatang, zakat, hasil zakat, ataupun untuk buat perang. Jadi orang lain pun boleh jugalah. Sebagai ketua negara tu boleh juga. Kalau tidak ada kemudaratan lah. Kalau tidak ada kemudaratan. Kalau boleh mudarat tak boleh. Mudarat tu mana menjejaskan orang lain. Menjejaskan orang lain. Susah sangat jadi orang. Itu tak boleh. Jadi hak ni mungkin Imam Abu Dawud mari kan, cuba kita perhatikan hak ni, maknanya selepas daripada ihya ilmawat, menghidupkan tanah mati. Jadi tidakkah nampak macam semacam ada percanggahan tu sikit sebanyak. Tanah mati boleh. Man ahya ardan maitatan fayyalahu. Siapa-siapa menghidupkan tanah mati boleh dia lah. Hak ni pula tak boleh. Lagu mana? Jawabnya ia berbeza. Tanah mati lain. Ini lain. Hima lain. Nak suruh biar beza. Hima dengan tanah mati lain. Lain lagu mana? Tanah mati iaitu tanah yang tidak subur mana, ataupun tanah yang jauh, susahlah orang nak pergi nak menghidupkannya tu. Satu. Yang kedua, tanah mati dibuka peluang untuk mendapatnya kepada umum. Ada pihak ni khusus untuk orang-orang tertentu. Lepas tu tanah pula bukanlah tanah tak comel, tanah yang paling comel. Tu beza dia nya. Dia nak rayaknya tanah mati lain. Hak Nabi benar tu itu untuk umum. Hak ni tanah subur. Tanah subur. Lepas tu bagi pula untuk orang tertentu. Yang ada kedudukan, tak boleh lagu tu. Jadi maknanya tidak ada pertentangan lah di antara dua hadis tu. Dua hadis tu maksudnya kita perlu pakai pada tempat yang berasingan lah. Tempat yang berasingan. Lepas pada tu ni cuba kita tengok. Qala Ibn Shihab. Mana hak sani riwayat sani tu dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Musnad Ahmad pun ada, Baihaqi ada, Daraqutni ada, Sunan Kubra pun ada belaka. Hak sani. La hima illa lillahi wa li rasulih, itu ada belaka dalam kitab-kitab hadis. Cuma dia ada tambahan ni, qala Ibn Shihab. Ibn Shihab Az-Zuhri, dia kata wa balaghani anna Rasulullah, dan seterusnya. Ni orang panggil riwayat secara balag. Riwayat secara balag. Maknanya riwayat secara balag ni dia tak ada. Supaya sebelum ni atau selepas ni haddathana begitu tak ada. Bahkan dia ada sebut guna perkataan balagha. Balaghani, balaghana, begitu. Maknanya sampai maklumat, kita mendapat maklumat. Saya mendapat maklumat, balaghani. Maklumat tu daripada siapa? Siapa dia bagi maklumat tu? Tak sebut. Zuhri ni dia bukan sahabat Nabi. Jadi dia nak cerita tentang Rasulullah tu tentu dia tak ada. Dia mesti kena ada orang lain rakyat ke dia. Maknanya dia tidak sebut. Di sini perawi di atas dia yang merupakan sahabat. Dia tu tabi'in. Kira-kiranya kalau lagu ni riwayat secara balag ni mengikut ulama-ulama hadis dhaif, dia tidak kuat, bukan sahih. Kecuali balag orang-orang tertentu sahaja. Misalnya balaghat Imam Malik, itu sahih, ulama kata sahih. Balaghat Imam Syafi'i, tak ada jaminan Imam Syafi'i pun, walaupun dia imam besar.
Tapi kalau dia riwayat balaghana tak ada jaminan lagi bahawa itu mesti sahih. Berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik diakui oleh ulama-ulama hadis, hak dia kata lagu tu dia mau cek memang ada pun sanad yang lengkap. Apalagi kalau orang-orang seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, dia memang imam besar, memang hebat. Tapi kalau mursal dia adalah dhaif, orang tak pakai. Riwayat mursal dia dhaif. Tak boleh buat pegangnya. Jadi sini mursal ni. Sebab dia tidak rakyat. Kalau dalam sanad hadis tu ada berlaku perawi-perawi cukup sampai dekat tabi'i. Tiba-tiba tabi'i itu ayat Nabi gini. Rasulullah gini. Dia tak sebut sahabat. Itulah orang panggil mursal tu. Tak ada sahabat. Sedangkan kalau pasti hak dibuat tu sahabat sungguh, boleh kira lagi, tak apa lagi. Kalau pasti gitu. Masalahnya tidak pasti. Takut diambil daripada orang yang sama generasi dengan dia, iaitu tabi'i juga. Apa tabi'i itu kita kena tahulah dia orang setara mana. Selagi tak tahu, mana kena letak dhaif. Bila dapat tahu, orang disebaya dengan dia, segenerasi dengan dia tu, orang molek, barulah boleh terima. Lepas tu kalau boleh terima apa orang tu ambil daripada sahabat mana, kena pasti juga. Takut dia ambil daripada orang superior juga. Orang superior juga. Tak boleh lagi. Maknanya hak ni pada dasarnya dhaif. Kalau tengok kepada Ibnu Syihab ni saja. Tapi kalau tengok kepada riwayat kemudian selepas ni, maknanya iaitu riwayat musnad itu. Riwayat musnad itu, maka ia sahih. Ia sahih. Sebab apa? Sebab sanadnya cukup. Cuba perhati hak bawah tu. Haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Abdurrahman bin Al-Harith an Ibn Syihab. Siapa situ? Lepas tu data dia tu ada lagi. An Ubaidillah bin Abdullah an Abdullah bin cuba tengok berapa ramai data dia tu lagi. An Abdullah bin Abbas an Sa'b bin Jassamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haman naqi'. Jadi hak dia riwayat secara balagh tadi, sini juga Imam Abu Daud buat mari hak riwayat musnad. Dengan sebab itu riwayat Zuhri saat ni kita kata sahih juga, tapi sahih li ghairi, bukan sahih li dhati. Riwayat balagh itu sahih li ghairi, bukan sahih li dhati. Riwayat musnad hak ni hak kita baca saat ni cukup sanad dia tu, hak tu sahih li dhati. Tak apalah kalau kita jumpa lagu ni. Kalau tak jumpa, kalau hanya Zuhri tu, Ibnu Syihab tu riwayat balangan ni saja, lepas tu cakap cari tak jumpa hak riwayat hak cukup sanad, maka jadi dhaif. Sini tak lah, sini tidak dhaif. Sebab apa? Ada riwayat musnad selepas itu. Cuma riwayat musnad ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab tadi. Kitab-kitab yang tersebut sebelum ni, iaitu Bukhari dan banyak lagi, Daraqutni, lain-lain, tak ada. Ia hanya ada di dalam Musnad Ahmad dan juga Mustadrak Hakim. Ikut mana-mana pun, perawi-perawi ini adalah perawi-perawi yang tidak bermasalah. Di atas daripada Zuhri itu, perawi-perawi yang tidak bermasalah. Dengan sebab itu boleh pakai. Memang Nabi SAW ada membuat satu kawasan larangan. Kawasan larangan itu terletak di mana? Di Naqi'. Kawasan itu Naqi'. Seperti riwayat balagh tadi. Riwayat balagh tadi pun sebut benda itu juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haman Naqi'. Jadi kawasan itu Nabi buat sebagai kawasan larangan atau kawasan yang dilindungi. Kalau lah ni kawasan yang dilindungi. Bukan sekadar tak boleh pergi ceroboh situ.
Tak boleh pergi ceroboh tu, ceroboh binatang-binatang yang ada situ. Walaupun binatang tu binatang buas pun salah kalau kita pergi tembak dia, kita pergi ambil dia. Sebab apa? Sebab kerajaan lebih tahu. Dia ada pegawai-pegawai dia ada jabatan, dia bahagian kaji binatang ni, sebanyak mana binatang ditinggal dalam negeri kita. Sebab kalau lok kau orang, pakak pergi ambil lah, pakak pergi buru, ambil kulit dia tu. Jual rata dunia. Pasar mahal. Benda-benda tu. Lepas tu setengah-setengah negeri tu pula, kan, hak sibuk di Wuhan, makan makanan eksotik lah tu. Nak makan jantung rimau. Mahal pun tak apa, orang banyak piti. Tak apa. Kita nak jantung rimau. Hak ni nak hati rimau. Dah. Apakah pergi cari? Boleh piti banyak. Boleh piti banyak. Lama-lama pupus rimau. Dan sebagainya lah. Tidak mesti rimau sajalah. Lain-lain. Dipanggil kawasan yang dilindungi. Atau binatang-binatang yang dilindungi. Ada senarai dia tu. Kalau kita pergi pejabat perhutanan ke apa dia tahulah ni tak boleh, ni tak boleh. Bahkan kalau kita tanya sebanyak mana ada ni, berapa ekor, dia boleh royak. Masa pagi tu boleh royak. Ni tak lebih 100 ekor. Ni tak lebih 50 ekor tinggal. Dia boleh royak sampai gitu. Sebab apa? Sebab ini kerajaan kan, dia bagi gaji. Tu kerja dia duduk selidik waktu kan. Duduk selidik waktu. Maknanya Rasulullah SAW pernah buat. Jadi Rasulullah buat tu sebagai siapa? Tu dia. Sebagai siapa? Sebagai ketua negara. Sebagai pemerintah. Bukan dia buat tu sebagai orang perseorangan, individu. Kau tak ada jawatan apa-apa. Bukan. Sebab itu kita tengok. Jadi Rasulullah buat, kita pun boleh buat jugalah. Bukan kita nak ikut Nabi kan? Sunnah Nabi. Tidak semua hak Nabi buat tu kita boleh buat belaka. Tak boleh. Hak ni dia buat, dia sebagai ketua negara. Kita jadi ketua negara apa? Kalau kita jadi presiden, tak apalah. Kita jadi Perdana Menteri kok, tak apalah, kita boleh buat kawasan ni. Tak boleh. Untuk nak perah hak binatang-binatang, hak kerajaan, bolehlah. Tapi kalau kita tu orang biasa, tak boleh. Nak buat kawasan ni, orang tak boleh mari. Kita saja boleh. Kita tu siapa? Kita tu guru, tak boleh tu guru. Kita tu lebah, tak boleh tu lebah. Kita hakim, tak boleh juga hakim. Kita DO, tak boleh juga. Dia kena orang lebih penting, lebih besar lagi, baru boleh. Dah pastikan ini untuk kepentingan umum, ataupun untuk maksud tertentu lah. Untuk maksud tertentu, baru boleh. Jadi hak ni pun gitu juga. Bermakna kalau pemimpin lain selepas Nabi nak buat gini, boleh ke tidak? Boleh lah, kalau dengan maksud tu juga. Bukan dengan maksud untuk kepentingan diri lah. Untuk dia saja. Jadi sebagai keistimewaan dia, secara peribadi atau keluarga dia, itu tak boleh. Itulah yang dalam hadis ni kita baca tadi, la hima illa lillahi wa li rasulih. Kalau nak jadi kawasan larangan tu, untuk kepentingan individu tak boleh. Untuk kepentingan umum tak apalah. Sebab Nabi pernah buat. Nabi pernah buat, tak apa. Buat tu. Jadi banyaklah, bukan masalah hukum hudud saja. Nak kerak tangan orang curi. Cukup syarat dah pun. Cukup syarat dah. Tak boleh kita orang biasa nak potong tangan. Dia kena ada pemerintah. Dia kena ada negara yang berdaulat, baru boleh. Gitulah. Ni pula gitu juga. Tak boleh kita nak khususkan kawasan. Ni untuk kita. Tak boleh. Dia kena pemerintah. Lepas pada tu Imam Abu Daud mari musnad riwayat Ibnu Syihab yang lengkap sanadnya. Iaitu kalau hak tadi balak tadi, riwayat balak tadi tu Nabi, hak ni tidak. Ibnu Syihab ambil daripada Ubaidillah bin Abdillah. Lepas tu Ubaidillah bin Abdillah tu ambil daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tu ambil daripada As-Sam bin Jathamah. Maknanya antara Zuhri tu, Ibnu Syihab tu dengan Nabi, 3 orang ada. Cuba tengok.
Hak dia kata Balarani tadi tu. Saya dapat maklumat tadi, rupanya maklumat 3 orang celuh tu. Kalau tak ada hak lagu ni, maka riwayat itu jadi tak sahih. Tapi hak tadi tetap tidak sahih juga sebab riwayat balag. Cuma dia jadi sahih li ghairi. Sahih dia tu dengan sebab hak ni, hak lengkap sanad. Hak lengkap sanad ni memanglah sahih li dzati orang panggil. Itulah pembahagian ulama hadis. Hadis sahih ni ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Lagu mana? Malam ni kita dapatlah contoh dia. Dapat contoh dia. Ni lah, lagu ni lah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab kita ni, bapa Imam Abu Daud mengulangi hadis ni. Buat mari pula tadi sebut dah. Sebab ni sanad dia mausul. Lianna fi hadzal hadis qawluhu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mausul. Bersambung sanad dia. Adapun hak sanad tadi, hak Zuhri tadi, Ibnu Syihab tadi, Balaghani tu. Hak tu munqati'. Munqati' tu putus sanad dia. Bila putus sanad dia, dhaif lah. Jadi Imam Abu Daud nak ayat cerita tadi hak Nabi buat kawasan larangan di Naqi' tu, hak tu sahih, ada sanadnya yang sahih. Tapi ada juga sanad yang lagu tu, sanad balag tu. Lepas tu kita kata apa dia tak amali hak ni selalu. Dia nak ayat ada juga Zuhri tu riwayat lagu tu. Ada juga Zuhri tu riwayat dengan lafaz Balaghani gitu. Ulama hadis ni dia kira hak siapa ke dia lah. Hak siapa ke dia lagu tu. Jadi dia kena riwayat lah hak tu. Tapi kalau sekadar riwayat tu dia jadi tak kemah. Dia sebutlah juga hak kemah. Inilah cara dia buat ni. Dia sebut hak kemah. Hak boleh buat pegangan. Habislah situ. Lepas tu bab ma ja'a fil rikaz wa ma fihi. Ini bab hadis tentang rikaz. Dan apa yang dikenakan pada rikaz. Wa ma fihi. Apa yang dikenakan pada harta rikaz. Jadi rikas tu apa dia? Rikas tu ra dia kena bagi bawah. Rikas, bukan rakas. Rikas. Ada beberapa makna dia yang diberikan oleh ulama. Antaranya mereka mengatakan rikas ini, kalau kita orang Melayu ni panggil harta qarun. Tu rikas. Al-kanz al-jahili. Yani harta yang terpendam dalam bumi sejak lama, entah bila lagi, tak tahu. Sampai bila lagi. Tak tahu. Gitu. Setengah-setengah ulama kata rikas ini hak lagu tu pun ya, dan hasil hak dalam bumi pun ya juga. Maknanya logam-logam, segala logam hak dalam bumi tu rikas lah tu. Logam, emas, perak, timah dan sebagainya itu rikas juga. Tetapi hak tu dengan tepatnya, makna tepatnya ma'din, orang panggil ma'din. Dalam bahasa Arabnya ma'din, maknanya logam-logam lagu tu orang panggil ma'din. Tak apalah. Lepas tu Imam Abu Daud mari hadis. Mula-mulanya hadis Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, fir rikaz al-khumus. Pada harta rikaz dikenakan khumus, yakni 1/5. Mana kalau seseorang dapatlah harta lah, kita kata harta dalam tanah, nilai dia kita katalah 500,000, katakanlah 500,000 nilai dia. Bagi 5, yang kita sebut 5 tu mudah sikit, pasal nak bagi 1/5 tu 500,000, jadi 1/5 100,000. 100,000 dia kena beri kepada kerajaan, pemerintah Islam. 400,000 lagi boleh dia. Dia kata orang kaya ni
kaya tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka. Boleh. Boleh berlaku gitu. Tapi tak boleh ambil semua. Ambil semua salah. Salah di sisi kerajaan, salah. Salah dengan Allah SWT pun salah juga. Dosa ni. Jadi kita kena bagi kepada pihak kerajaan. Kalau kerajaan tak ada, bagi kepada orang-orang Islam yang susah. Asnaf tu, kita bagi kepada asnaf, hak berhak mendapat zakat dan sebagainya. Tak mestilah, tidak syarat gitulah. Hak tu pun termasuk, ataupun orang-orang susah lain, kita bagi 1/5 daripada itu. Kalau ada pemerintah, kena bagi kepada pemerintah lah 1/5 daripadanya. Kalau kita kata 500,000 saja, 100,000. Itu hal mudah. Fir rikaz al-khumus, 3085. Dia sebenarnya dalam setengah-setengah nuskhah Abu Daud, dia ada 308 hadis, 3086. Dalam kitab kita dia tak ada, dia letak bawah. Tak tahulah kalau ada tu betul juga. Kalau ada lah. Hak pakai kitab tu ada. Dia buat 3086. Hak ni dia letak bawah. Pasal apa? Pasal nuskhah yang dia pakai ni tak ada. Tapi dalam setengah-setengah nuskhah ada. Ada lagu mana? Gini. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Ayyub qala hadatsana Abbad bin al-Awwam an Hisham an al-Hasan qala an al-Hasan malur rikaz al-kanzul adi. Harta rikaz itu ialah harta yang terpendam lama, maknanya dalam bumi, lama. Kalau kita tengok tu, kalau piti tak tahu piti sampai bila tak tahu. Ataupun mah ada nampak apa ni, kita kata ukiran kau gapo di situ, tapi tak tahu gapo. Lagu tu. Jadi hak ni ada 3086 ni Mizzi. Al-Mizzi sebut dalam atraf dia. Dalam atraf dia nombor 18,555. Nombor tu hadis ni. Dan ia kaitkan hadis ini dengan Yahya bin Ma'in, daripada Abbad, daripada Hisham, daripada Hasan. Kemudian dia kata ini ada di dalam riwayat Ibnu Dasah. Abu Daud ni nuskhah dia ni ada beberapa. Salah satu nuskhah dia nya Ibnu Dasah. Berdasarkan riwayat nuskhah dia tu ada hak ni. Ni hadis ni. Tapi dalam hak kita pakai ni tak ada. Dia ada ni. Dalam Hasyiah Sunan Abi Daud di India, dia ada cetakan dia sendiri di tepi tu. Dia tulis gini, fi nuskhatin, dalam satu nuskhah lain Sunan Abi Daud, Yahya bin Yahya begitu. Ini silap, tak tepat. Bukan Yahya bin Yahya, tetapi Yahya bin Ayyub. Dalam apa ni atraf Mizzi, dia tidak kata Yahya bin Ayyub, Yahya bin Ma'in. Jadi itu tak berapa tepat lah. Tak apalah, dia ada beberapa riwayat. Ada beberapa. Ada kata Yahya bin Yahya, ada kata Yahya bin Ayyub, ada kata Yahya bin Ma'in. Jadi tiga-tiga ni kira-kiranya dikatakan ambil daripada Abbad, daripada Hisham, daripada Hasan. Tapi hadis ni ke mana-mana, ikutlah ada ke tak ada ke, hadis ni tidak sahih. Tidak sahih. Sebab apa? Sebab Hisham bin Hasan tu perawi dia yang meriwayatkan daripada Hasan, itu mudallis, dan dia meriwayatkan hadis ini secara an-anah, dengan sebut an gitu. Itu jadi dhaif, tidak sahih. Tidak sahih. Ini berkenaan dengan riwayat 3086. 3085 tu okey, tak apa, tu sahih. Tu sahih. Jadi berhubung dengan hadis 3085 tu,
Apa maksud fir rikaz al-khumus? Oh, kita kata tadilah. Kalau harta yang lagu tu kita dapat, kita 1/5 kena bagi kepada pihak pemerintah. Pihak pemerintah yang melaksanakan agama lah, pemerintah Islam. Kalau pemerintah kafir tak payah bui. Kalau pemerintah kafir duk senyap-senyap sudahlah, jangan bui. Kita bagi sendiri. Bagi sendiri. Cari orang-orang Islam hak susah, senyap-senyap Allah ke dia. Sehingga kita tahu 1/5 kita sudah bagi dah. Selesai lah. Lega lah. Lepas tu nak makan, nak buat gapo, nak ikut lah. Nak buat gapo pun boleh. Jadi hak kita. Cuma ada perbahasan panjang di sini. Perbahasan panjang di sini, iaitu kalau kita tengok sebenarnya wafir rikaz al-khumus ini satu potong daripada hadis yang lengkap. Ini secebis saja. Dia bukan hadis selengkapnya. Yang selengkapnya gini. Lafaz hadisnya. Dalam syarah ni ada, muka surat sebelah tu, al-ajma' jurhuha jubarun. Wal bi'ru jubarun. Wal ma'dinu jubarun. Wa fir rikaz al-khumus. Baru tu bit tu. Wa fir rikaz al-khumus ni hujung hadis tu. Jadi apa maknanya? Al-ajma' jurhuha jubarun. Ana binatang-binatang hak tak reti gapo ni, binatang lah. Lembu ke, beri ke, ayam ke, itu ajma'. Ada. Jurhuha, luka ataupun kecederaan yang disebabkan olehnya. Jubarun, saja. Hilang dengan sia-sia. Kita tidak dapat apa-apa pun. Bayaran ganti rugi. Kalau kita pergi jalannya sedok ke Kubah, mati. Lepas tu kena bayar ganti rugi ke? Tuan dia tak. Kecuali kalau dia lepas koksi. Kubah dia tu backing. Lepas koksi. Kalau dia tidak lepas koksi, kita kaya-kaya tempat dia pergi jalan ke kawasan tu. Kubah pun sedok. Mati saja. Itu maksud jubarun, mati saja. Orang kita kata mati katok. Mati katok ni tak boleh nak bayar apa-apa lah, tak boleh nak menutup ganti rugi dengan siapa-siapa, tak ada. Sajalah mati saja. Supaya juga budak-budak duduk ngenak main dengan ayam. Ayam apa patuk mata dia, buta. Jadi ayah mak pada budak ni tak boleh menutup bayaran ganti rugi dengan tuan ayam tu. Bapa lepas ayam, bukan kampung memang orang panggil ayam belaka. Lepas gitu je. Bapa yang anak demo apa ni duduk main dengan ayam lagu tu, holo-holo muka gitu dah. Demo tak jaga. Ini Nabi kata dah, al-ajma' jurhuha jubarun. Kecederaan yang disebabkan oleh binatang lah tak tahu gapo pun, tak ada akal. Jubarun, hilang sia-sia. Mana kita tidak berhak mendapat ganti rugi. Itu maksudnya. Hak lain-lain pun gitu juga. Kuda ke, kita budak tu yang main kaya-kaya di belakangnya, cenah ke dia, melambung budak tu. Patah tulai rusuk, 2-3 putung patah tulai. Apa tak boleh ke? Tak ada. Tak boleh pergi main dekat binatang-binatang lagu tu. Kena kawal. Gitulah maksudnya. Hak lain-lain pun sama jugalah. Wal bi'ru jubarun. Telaga jubar. Telaga, mana seorang tu jalan jatuh dalam telaga mati. Jubar juga, saja juga. Tak dapat bayaran ganti rugi apa-apa. Ini kalau telaga dalam kawasan orang, dalam tanah orang, kita tu gawat ke dia pergi. Zaman dulu kan orang menanam ni dia gali telaga. Nak buat menyirai ke apa tu. Lepas dia tak apa pagar apa lah. Orang curi ke apa masuk dalam tu, orang jatuh dalam tu. Adakah dia berhak mendapat bayaran ganti rugi ke apa-apa? Tak ada. Sebab apa? Sebab kecuali kita tu dalam kawasan dia, dalam tanah dia, ikut dia nak buat, tak ada pagar apa pun. Tapi kalau tengah jalan tu, lubai ke tengah jalan tu,
Dia nak baiki, dia tidak letak apa dia tanda, apa tanda gapo-gapo lah. Menarik perhatian, berhati-hati kau, buat kelip-kelip lapu tu kau. Tak ada buat gapo-gapo lupa gedung jatuh dalam tu. Kereta. Tayar sebelah tu jadi aksiden. Itu lain. Itu tidak jubar. Itu kecuaian namanya. Kecuaian pihak pemerintah lah, pihak berkuasa. Hak bahagia jalan ni. Bahagia jalan ni. Kalau kita tempat kita JKR kau gapo kau tempat lain, nama lain, tak apalah tu. Jadi dia bertanggungjawab. Kalau nak baiki dia mesti kena tanda molek. Dia kena bagi jalan molek. Sebab itu jalan tu jalan umum. Orang bayar road tax. Apa dia cuai begitu. Itu boleh menuntut. Boleh kita bawa ke mahkamah. Menuntut daripada jabatan tu supaya bayar ganti rugi kepada kita. Gitulah. Dia tidak jubarkan lagu tu. Sebab itu jalan kita. Jalan kita, tempat kita lalu. Apa ya tak bubuh tanda moleknya. Menyebabkan jadi orang kemalangan gitu pun. Itu lain. Ni kalau dalam kawasan orang. Kita tidak berhak pun masuk situ. Tiba-tiba jatuh. Sajalah. Wal ma'dinu jubarun. Kawasan perlombongan. Kawasan perlombongan. Ma'din tu makna kawasan yang ada bahan-bahan galian ni lah. Logam. Kita kata macam timah, lombong timah, lombong emas dan sebagainya. Pergi jatuh mati. Selai situ. Mati. Jubar. Saja-saja. Saja je. Siapa dia suruh pergi situ? Ayat dah. Tak dilarang masuk. Tidak dibenarkan masuk. Kawasan larangan. Tulis dah. Habis sekeliling tulis. Kita pergi juga. Curi-curi masuk dalam tu. Lepas masuk. Lagu mana-mana. Selai kita. Mati. Tak ada. Tapi kalau pekerja. Buruh. Dia ada insurans dia. Dia ada macam-macam. Jaminan terhadap dia tu. Dia ada tuai dia. Syarikat dia. Ada betul lah. Kena tanggungnya. Sebab apa? Sebab sudah ada perjanjian dah. Sebab masuk tu masuk dengan cara yang sah. Jadi kena jagalah segala peraturannya dengan cukup pakaiannya, cukup alatnya. Ni masuk dalam lubang. Apa dia kita kata? Ni lubang kemudian apa panggil? Arang batu. Bawah tanah. Masuk ikut serang gitu. Lepas tu tutup, kambuh. Terkambuh mati, itu saja mati. Tapi kalau pergi dengan cara yang sah, dengan cara yang betul, ada jaminan, ada gapo masuk dengan engineer, dengan gapo, tahu dah sini kawasan ni boleh pergi, kawasan ni tak boleh pergi. Kalau tebuk sini bahaya, tebuk sini mari air, habis. Apa ni, timbul lah dalam tu. Lain kalau lagu tu. Lagu tu dia berhak mendapat ganti rugi. Sebab masuk tu dengan sah. Dengan ada permit, dengan ada kebenaran, dengan ada perjanjian yang cukup lah, dengan pihak syarikat dengan pihak kerajaan, apa semua bertanggungjawab. Itu lain. Ni tempat setengah-setengah orang kata dia orang panggil orang pergi itu mah tu. Kemudian dia panggil istilah Melayu dia pergi ayak mah tu. Kemudian dia panggil dulang. Mendulang emas. Pergi dulang. Tak ada siapa dia suruh, dia pergi sendiri je. Pergi sendiri. Pasal katanya ada sih. Tak tiba-tiba berlaku apa-apa. Itu maksud. Jubar. Siapa dia suruh pergi. Dia sendiri pergi, tak ada siapa dia suruh pun. Dia sendiri pergi cari. Itu jubar maksudnya. Wa fir rikaz al-khumus. Dan pada harta rikaz dikenakan khumus. Lepas tu dia sebut ulama khilaf tentang makna rikaz. Kata Malik dan Asy-Syafi'i, rikaz ialah harta yang dikebumikan sejak zaman berzaman lagi, sejak zaman jahiliah lagi, tak tahu bila. Abu Hanifah Ats-Tsauri dan lain-lain kata ma'din juga rikaz. Ma'din ni harta yang terdapat di dalam bumi. Lepas harta yang terdapat dalam bumi ni pula ada khilaf pula. Harta tu harta yang kerah. Macam logam, emas.
perak dan sebagainya. Ada yang kata begitu, ada yang kata tidak. Semua harta. Hak cair pun kalau harta. Misalnya kita kata gas, kita kata minyak, tu pun rikas juga. Ada khilaf situ. Rikas juga. Bagi orang yang pegang dengan pendapat yang pertama, rikas itu iaitu hak kita panggil kalau bahasa kita kan harta karun lah, senang. Padahal kita kata karun mari mana Malaysia, no. Karun tu mesti no. Biarlah hak tu masalah istilah. Orang kita panggil gitu. Harta sampai dulu. Hak tu saja rikas. Ini mengikut Malik dan Syafi'i lagu tu lah. Rikas ni maksudnya ma'din lain. Hak logam, hak apa tu cerita lain. Jadi dia katakan sebab ma'din ni dalam hadis tadi kan wal ma'din jubar wa fir rikas al khumus. Makna ma'din dia sebut suku, rikas suku. Menunjukkan rikas ni tidak sama dengan ma'din. Dengan bahan galia tadi tu, dia tidak sama. Suku. Jadi hak suku tu lagu mana? Ada mau dikata iaitu hak simpanan orang zaman dulu lah. Orang zaman dulu simpan dalam tanah. Lepas tu tak tahu mana ada orang tu. Keluarga dia pun tak tahu siapa dia. Dia kata gitu. Adapun Imam Abu Hanifah Thawri dan lain-lain, dia kata tidak gitu. Iaitu hak tu pun termasuk juga. Ni dalam kitab Bada'i' sebut harta ataupun bahan yang dikeluarkan daripada bumi ni ada dua macam kata dia. Yang pertama orang panggil kanz. Kanz tu harta lah, kekayaan. Iaitu harta yang dikebumikan oleh manusia entah bila lama dah dalam tanah. Itu sebab apa yang kita kata harta gitu? Sebab kalau hak kejadian asal dia emas tu dia stokor gitu ya, tak tahu gapo stokor macam batu gitu ya. Ni dak ni barang kemah kita kata barang kemah negelan. Mestilah orang buat. Mesti orang buat kita kata gelat ataupun duit. Sudah ditempa duit tu. Cuma duit ni tak tahu duit sampai bila. Lama benar lah. Itu yang dimaksudkan dengan rikas. Kans orang panggil. Yang kedua ma'din, iaitu harta dalam bumi semenjak asal lagi. Dijadikan oleh Allah. Semenjak Allah menjadikan langit bumi ni. Dulu lagi ada. Lepas tu dia sebut rikas itu nama kepada kedua-duanya. Rikas tu untuk kedua-duanya. Hak orang tanah ke, hak Allah SWT letak dalam bumi ke, itu rikas belaka. Cuma dia kata dari segi makna hakikat dia, rikas itu untuk ma'din, yakni untuk logam ataupun bahan galian yang terdapat di dalam tanah. Gunakan untuk kans itu secara majas. Itu ni masalah berbahasa ahli fiqh lah. Ahli fiqh. Lepas tu kalau kita tengok bawah ni, oleh kerana bawah ni kan ta'liq Syekh Zakaria. Bawah tu nombor 2, cuba tengok. Huna khamsatu abhas. Di sini ada 5 perbahasan sebenarnya. Berkenaan dengan wafir rikas al-khumus ni, pada harta rikas dikenakan khumus itu sebenarnya ada 5 perbahasan. Saya sebut dalam kitab Aujaz kata dia, jilid 5 muka surat 570. Syekh Zakaria dia ada buat syarah hadis Muwatta. Nama dia Aujazul Masalik ila Muwatta'il Imam Malik. Di situ dia sebut 5 perbahasan. Panjanglah dalam itu, cuma sini dia sebut secara ringkas lah. Yang pertama, fil khumus ijma'un. Mana kena bagi khumus ni ijma' ulama. Kalau rikas kena bagi khumus itu ijma' ulama. Kecuali apa yang diriwayatkan daripada Hasan. Daripada Hasan adalah pendapat yang ganjil. Kena dia katakan rikas ini kalau di negeri orang kafir, itu rikas. Dia kena bayar khumus. Kalau di negeri Islam kena bagi zakat. Mengikut Hasan Basri. Dia seorang pendapat lagu.
Orang-orang lain semua kata kalau rikas kena khumus. Itulah. Khumus ni seperti kita ayat tadi lah. Yang kedua, beza dia antara ma'din dengan rikas. Apa beza? Ma'din dengan rikas, seperti kita sebut tadi lah, ada beza. Ma'din iaitu bahan galian yang berharga terdapat di dalam bumi. Itu ma'din. Emas, perak, gapo tu, besi dan sebagainya, timah dan sebagainya. Itu ma'din. Rikas satu golongan berpendapat hak orang tanah dalam bumi. Orang sifat taruh dalam bumi, lepas tu tuan dia tak dapat mana sampai lama dah. Satu golongan kata gitu. Satu golongan lagi kata hak lagu tu pun ya, dan bahan-bahan galian lain pun rikas juga dia bagi. Ada dua pendapat situ. Kata dia mengikut mazhab Hanafi, rikas itu merangkumi ma'din, yakni bahan logam yang terdapat dalam bumi semenjak asal lagi. Kita tidak nampak kesan manusia buat gapo-gapo. Atas mah tu misalnya. Tak ada. Stokok gitu lah. Dan juga kans. Dia merangkumi hak lagu tu dan juga hak manusia simpan. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, rikas tu dengan makna kans sahaja. Maknanya harta yang disimpan oleh manusia zaman dahulu. Itu rikas mengikut jumhur ulama. Kalau Pak Imam tu Malik, Syafi'i, Ahmad kata rikas dengan makna bahan yang berharga yang ditanam oleh manusia. Itu. Abu Hanifah dan Thawri saja. Tidak jumhur lah yang kata rikas ini merangkumi kedua-duanya. Merangkumi kedua-duanya. Hak manusia tanam dan hak Tuhan letak dalam bumi. Dua-duanya. Bagi mereka. Yang ketiga, nak bagi ni khumus gapo ni kena cukup nisab ke tidak, tak perlu cukup nisab. Sebanyak mana sikit pun tak cukup nisab pun kena bagi juga ke lagu mana. Situ pun ada khilaf juga. Itu perbahasan yang ketiga. Sini tidak bahas lah, sini dia sebut secara ringkas lah. Kecuali dalam qaul jadid Syafi'i. Jadi dia kata sini lam yushtarat an-nisab. Mengikut kebanyakan ulama kata tidak syarat nisab. Cukup nisab lah baru kena keluar khumus tu. Tidak syarat. Kecuali qaul jadid Syafi'i. Dia kata syarat. Nak bagi itu cukup nisab. Kalau tak cukup nisab boleh kita belaka. Tak payah buih. Gitu lah. Tapi kalau cukup nisab baru kena bagi 1/5 tadi tu. Orang lain kata tidak syarat, cukup nisab. Mana sikit pun bagi 5 lah. 1/5 daripadanya bagi. Gitu. Lepas tu yang keempat, kena cukup haul ke tidak? Itu pun ada khilaf juga ulama. Cukup haul ni macam harta lah, macam harta lain lah. Kita kata harta perniagaan kan kena cukup haul. Nak kena zakat tu. Jadi hak ni kena cukup haul. Kau setahun dulu duduk dengan kita tak pergi mana. Kena cukup gitu. Kau tidak. Kau selalu kena keluar bila kita dapat. Situ pun ada khilaf. Ada khilaf. Jadi kebanyakan ulamanya mengatakan tak perlu cukup haul. Bila kita dapat haul tu boleh bagi selalu. 1/5. Tidak perlu nanti cukup setahun dulu duduk dengan kita, tak perlu gitu. Yang kelima, rikas yang dimaksudkan di sini mengikut setengah-setengah ulamanya mah perak saja. Tu yang dimaksudkan rikas. Kalau kita jumpa hak dalam tanah tu hak manusia tanah dulu, mah perak, bukan benda lain. Kalau benda lain tak kira. Hak kena bagi khumus ni. Kena bagi khumus ni kalau mah perak saja. Kalau mengikut Ahmad dan Ishaq, semua tak kira. Asalkan barang berharga dalam bumi. Maknanya kita kata gas ke minyak ke apa, kena keluar lah 1/5. Kena keluar. Tak kira apa tidak nanti mah perak. Besi ke timah ke apa ke, kena bagi kepada pihak pemerintah. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafinya,
Hak kena bagi itu iaitu hak beku sahaja, hak kerah. Bahan galia yang kerah. Maknanya tak termasuklah gas, minyak tu tak termasuk. Mana emas, perak, besi dan sebagainya, itu saja. 5 perbahasan ni panjanglah dia bahannya dalam kitab Aujazul Masalik. Jadi bila kita bertemu dengan hadis ni wa fil rikas al khumus ini, sebenarnya perbahasan tentang dia berkisar di sekitar 5 perkara tu. Di sekitar 5 perkara tu. Seterusnya ambillah situ. Seterusnya riwayat daripada ni. Kita tengok sini. Riwayat daripada Duba'ah binti Az-Zubair. Cuba kita perhati ni, Ja'far bin Musafir, tok guru Imam Abu Daud. Dia meriwayatkan kepada Abu Daud. Orang yang meriwayatkan hadis ni kepada dia, pada Ja'far ni, Ibnu Abi Fudayk. Orang yang meriwayatkan hadis ini kepada Ibnu Abi Fudayk, Az-Zam'i. Az-Zam'i itu nama apa? Musa bin Ya'qub bin Abdullah Az-Zam'i. Itu nama sebenarnya. Lepas tu Az-Zam'i ni, siapa? Dia ambil daripada siapa hadis ni? Ambil daripada makcik dia. Makcik balik ayah, adik-adik ayah dia. Ammah. Nama dia Quraibah binti Abdullah bin Wahab bin Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Banyaklah naik ke atas tu. Jadi makcik dia tu namanya Quraibah. Quraibah ni ambil daripada siapa? Mak dia. Siapa dia adik ni ke dia? Mak dia. Mak dia nama apa dia? Karimah. Karimah binti Al-Miqdad. Miqdad mana? Sahabat Nabi itulah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Anak Miqdad nama dia Karimah. Karimah ni mak kepada Quraibah tu. Lepas tu dia ni mak kepada Quraibah tu, Karimah tu, ambil daripada siapa? Ambil daripada mak dia pula. Mak dia tu nama siapa dia? Duba'ah. Maknanya Duba'ah ni anak isteri kepada Miqdad, sahabat Nabi tu. Duba'ah ni isteri kepada Miqdad bin Al-Aswad. Jadi dia ni ambil daripada suami dia. Miqdad cerita tu lelaki dia, royak ke dia. Tu ceritanya. Jadi orang yang meriwayatkan daripada Duba'ah ni, suami dia, daripada Karimah ni, suami dia Abdullah bin Wahab bin Zam'ah, dan anak dia Quraibah, yang meriwayatkan daripada dia. Okey, tak apalah. Duba'ah binti Az-Zubair, ini isteri kepada Miqdad. Lepas tu kata Duba'ah, dia kata pernah suami dia Miqdad pergilah nak buang air, kata dia. Qadha hajat, buang air lah. Kita pun kata qadha hajat juga. Di mana? Di Baqi' Khabjabah. Ni masalah. Khabjabah ni macam-macam. Ada yang kata Khabjabah, ada yang kata Khabkhabah, ada yang kata Jabjabah. Tu tak kira lah tu. Ni dalam syarah dia ada sebut belaka. Ada sebut belaka. Nama satu tempat. Baqi', ada Baqi' Gharqad, Baqi' Gotu, Baqi' Goni, banyak Baqi' ni. Ni Baqi' Khabkhabah atau Khabjabah. Pergi nak buang air situ lah. Jadi bila pergi itu, keluar tikus besar daripada satu lubang. Dia awak keluar ke apa dia? Pitih. Pitih 1 dinar. 1 dinar lepas waktu ambil 1 dinar pula, lepas tu waktu ambil 1 dinar pula, dia duk kelih lah. Dia duk kelih cerita. Sehingga cukup 17 dinar. 17 dinar. Lepas tu akhir sekali, waktu ambil kain merah. Dalam kain merah tu ada 1 dinar pula. Bermakna semua sekali 18 dinar. 18 dinar. Jadi ini dari segi nilai dinar ni dia berubah-ubah mengikut keadaan emas lah. Kalau tempat kita ni Kelantan ni kan ada dinar juga. 1 dinar tu berapa? Kira situlah.
Jadi 18 dinar ni berapa pula jadinya? Jadi mungkin ada berubah lah, turun naik tu tak kira lah tu. Mana banyak kalah lah, piti tu banyak kalah. Lepas tu Miqdad pun bawa lah piti tu, pergi kepada Nabi SAW. Royak ke Nabi, kisah dia gini. Lepas tu dia pun kata, khudh sadaqataha. Dia kata, ambil lah. Hak mana yang perlu ambil, ambil lah. Sedekah ni mana kalau kena zakat kau daripada hak ni, ambil lah. Dia kata ke Nabi gitu. Lepas tu Nabi kata, kamu membongkok kau? Kamu pisau nak korek kau mana gitulah. Kau kamu gelis saja gitu. Kamu pisau korek kau dalam mana? Keluban tu untuk nak ambil dinar tu, dia kata tak. Dia tengok saja. Maka Nabi SAW pun kata, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkati pada duit ni untuk ambil kamu belakang. Nabi bui belakang. Jadi hendaknya. Jadi nak ayat sini, ini termasuk dalam gapo ni. Rikas lah ni, kira-kira ni bab rikas ni. Rikas ni mana piti kan? Piti tu hak orang lah tanah. Bukan hak asal piti tu. Piti mah. Mana hak orang zaman dulu tanah tak tahu siapa dia. Tak jumpa dia nak cari nak jujur. Tu rikas. Kira-kiranya di sini Nabi SAW bagi ke dia belakang. Sedangkan dia kata dia pada rikas tu humus. Berapa ya Nabi tak ambil 1/5 ya? Satu jawapan yang diberikan oleh ulama, iaitu sebab tidak ambil tu sebab dia memerlukan. Dia pun berhak juga mendapat humus tu. Jadi Nabi pakai beri ke dia belakang. Satu jawapan. Satu lagi, jawapannya hak ni tak termasuk dalam rikas ni. Dia termasuk dalam bab luqatah. Luqatah ni barang orang hak tercicir, hak kita jumpa tengah jalan. Hak kita jumpa tengah jalan, bukan kita pisah gapo tak ada gapo. Kalau nak kira, kalau kita katalah ini luqatah, tak sesuai. Sebab apa? Imam Abu Daud letak hadis ni di bawah rikas, di bawah bab rikas ni. Maknanya bagi Imam Abu Daud ni termasuk di bawah rikas, bukan bawah luqatah. Cumanya kalau kita kata kalau rikas, orang muskil lah. Kalau rikas, apa tidak tak ambil khumusnya? Sedangkan Nabi kata wa fil rikasil khumus. Sebab tu dia kata ini bukan rikas, ni luqatah. Luqatah. Jadi luqatah ni lagu mana? Luqatah ni kira-kira kita jumpa tu sepatutnya kita kena ijtihad. Kita kena maklumkan kepada orang sekian-sekian lama. Tanya siapa dia, ada hilang, ada gapo harta siapa mana-mana, tersimpan mana-mana, dia kena tanya gitu. Tapi di sini zahirnya Nabi tak suruh dia buat gitu. Sebab itulah golongan yang pertama tadi kata, "Dak, ni bukan termasuk dalam bab luqatah ni. Kalau luqatah mesti Nabi suruh ijtihad." Oh ya. Pak siapa dia ni? Nabi SAW benarkan dia ambil. Ini menunjukkan bukan luqatah. Kalau luqatah, kenapa tidak ijtihad? Jawab pihak yang kedua yang kata ini luqatah, dia kata sebab Nabi tidak suruh ijtihad tu sebab maklum dah ijtihad pun tak akan ada siapa pun kira-kira je yang akan mengaku. Sebab benda ni terlalu lama dah. Boleh jadi Nabi tengok, kalau tanya buat siapa dia ni, tepat tu tepat bukan orang pergi pun. Gitu. Jadi dengan sebab itu dia kata kalau luqatah pun, kalau tentu dah kita jumpa tu, kita tak akan bertemu tu dia. Sia-sia saja tunggu. Jadi kita boleh ambil, kita guna kita. Dan boleh ambil semua. Kalau luqatah. Sebab itu Nabi tak ambil sikit pun dia kata. Sebab apa? Sebab ni luqatah. Bila luqatah, boleh ke dia je lah. Cumanya dalam bab luqatah ni, sekiranya ada tu dia mari raya, kita kena bayar ke dia. Dah cukup syarat betul-betul tepat lah. Sebab dia je. Takut gini, hak mari tu pokok juga. Dia pergi susuk situ. Tak ada pasal. Kalau ke dia boleh kita. Jadi hak tu tak tahulah. Kalau mengikut Imam Abu Daud dengan cara dia letak hadis ni di bawah rikas, bermakna bagi dia rikas.
Soal kenapa Nabi tak ambil 1/5? Sebab Nabi kira 1/5 tu pun ambil nak beri ke orang juga, nak beri kepada orang yang berhak. Termasuklah orang yang berhak pada ketika itu, miqdad tu sendiri dia pun susah, jadi pakai beri semua ke dia. Jadi hak ni termasuk dalam bab rikas juga. Cumanya nak duk bicara panjang, duk bicara hadis ni tidak sahih. Kalau kita royak dulu lagi, tawar dulu lagi, tak salah royak lagi, royak hujung. Royak hujung. Sebab apa? Sebab Quraibah tu mengikut ulama majhulah Quraibah. Kalau kita terima setengah-setengah ulama yang mengatakan dia ni perawi makbulah, maka dia naik hasan. Kalau hasan boleh pakai dah. Dan kalau nak pakai lagu mana? Ni kira rikas. Kira-kiranya kalau dia tu orang senang, pihak kerajaan kena ambil lah 1/5. Pak bahagian lagi boleh ke dia lah. Gitulah kira-kira. Boleh ke dia gitu. Ada pun kalau macam kerajaan ni, macam tempat kita Petronas, Singapura tu, kerajaan juga. Kalau lah kita kata syarikat lah, dia buat, kerajaan bagi kebenaran kepada dia, dia buat. Dia dapat banyak tu. Pak bahagian dia dapat 1/5 saja. Dia kena bagi kepada pihak pemerintah. Itulah hukum hak asalnya. Kemudian benda ni benda dunia kan. Benda dunia ni di atas persetujuan. Atas persetujuan, kalau kerajaan nak lagu lain, pihak Alexander setuju. Kalau hak orang lain pun ikut atas persetujuan yang benda di bahagian dunia ni. Jadi kalau kita kata apa tidak ikut ni tepat ni bahagian dunia atas persetujuan. Al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam dia terikat dengan syarat yang dibuat oleh mereka. Selagi syarat tu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, boleh lah selagi tu. Tapi kalau nak kira dasarnya begini lah. Ini pada dasarnya kena bagi 1/5. Dan kalau bagi 1/5 tu pun banyak dah sebenarnya. Pihak kerajaan rapatnya banyak dah dapat tu. Lepas tu mungkin pihak kerajaan nak kenakan cukai lagi orang lain-lain, itu terpulang lah. Itu atas persetujuan. Jadi kalau kita kira hukum hak asal lah kita kata, suami kena bagi nafkah kepada isteri. Memanglah hak asal gitu. Katakanlah dah isteri tu tak apa, dia orang kaya, dia tidak nak, dia nak beri lagi, ada nak beri lagi kau suami, tak boleh kau. Jadi wajib lagi kau atas dia? Tak ada wajib. Dia benda dunia, benda lagu tu ya, setengah tu. Tapi kalau tanya hukum asal. Hukum asal memang suami kena lah bertanggungjawab lah nafkah terhadap isteri tu. Tapi kalau isteri tak sah, isteri tu kaya dah, bahkan dia boleh beri banyak lagi pada suami dia. Dia tak kira pun, dia nak ke suami dia je. Katakanlah, tak ada lagu tu dalam dunia, banyak benar lah lagu tu kan. Dia kena pada suami dia, tak apa, tak ada, dia tidak nak berapa. Nak piti dia lebih pada cukup dah. Jadi tak payah, tak wajib lah kan lagu tu. Dan dia pun tidak menuntut pergi ke mahkamah ke apa, tak payah nafkah ke apa, tak ada, selesai lah. Dosa kena kata, tak ada berdosa. Berdosa. Dia kalau isteri tu memang menuntut hak dia, memang hak dia, tak bagi, barulah berdosa. Dan dalam mahkamah pun kena bercara lah. Mahkamah akan hukumlah dia. Begitu. Jadi bahagian dunia ni setara tu je lah. Baiklah. Lepas pada tu kita pergi bab lain pula. Bab nabshil qubur al-adiyah. Setakat tu dulu. Wallahu